Beralih ke Sabah, rakyat dinasihati tidak menyertai perhimpunan tanpa kebenaran pihak berkuasa. Laporannya bersama Soran Shah. Teruskan Soran. Ya, sahih. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak menyertai sebarang perhimpunan yang dianjurkan tanpa mendapat kebenaran pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda menegaskan demikian sebagai mengulas dua perhimpunan yang akan dianjurkan di hadapan Menara Kinabalu Selasa depan. Kita telah atur gerak dan kita telah bersedialah. Kita akan memberi jaminan kepada masyarakat. Perkara ini kita tangani dengan sebaik yang mungkin. Pihak polis ini menjalankan amanah yang diberi oleh masyarakat untuk menjaga ketenteraman awam. Bagi penting ketenteraman awam dan keselamatan masyarakat ini dijaga. Bercakap kepada RTM ACP Kasim turut menasihatkan penganjur untuk mendapatkan kebenaran daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bagi menganjurkan perhimpunan aman berkenaan. Media melaporkan sebelum ini dua kumpulan penganjur iaitu Suara Mahasiswa dan Gerakan Bangkit Sabahan dijangka mengadakan perhimpunan berkenaan. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis akan lebih proaktif dalam merancang pelbagai aktiviti menerusi cawangannya di setiap daerah. Dalam masa sama bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam lain. Menurut Presidennya Abdul Sani Marif, langkah itu penting bagi memudahkan pelaksanaan program kebajikan, terutama menjelang Ramadan tahun depan sekaligus menyebarkan lagi syiar Islam di negeri ini. Sehingga kini, Perkis Sabah mempunyai 14 cawangan dengan keahlian hampir 3,000 orang. Kita akan senantiasa dan terus-menerus akan bekerja sama. Kita juga amat berterima kasihlah dengan Majlis Agama Islam dapat membantu kami untuk kami bergerak Perkis sebagai badan NGO. Jadi bila kami bergerak Perkis ini dan seolah-olah MUIS yang bergerak juga. Abdul Sani ditemui RTM dalam Majlis Tautan Kasih Perkis Sandakan di Bandar Ting, Batu Enam, Sandakan. Dalam majlis ini berlangsung penyerahan dana bernilai RM15,400 kepada Perkis Sandakan serta penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf. Dalam perkembangan lain, Abdul Sani mencadangkan agar kerajaan negeri membina sekolah menengah agama di Sandakan bagi memudahkan pelajar melanjutkan pendidikan di sekolah agama tanpa perlu ke daerah lain sekaligus menjimatkan perbelanjaan. Gangguan bekalan air di daerah Sepitang perlu diatasi segera. Ketika menegaskan perkara itu, Pengerusi Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil daerah Sepitang, Sanim Yassin berkata, gangguan bekalan air menyebabkan aktiviti perniagaan terjejas. Saya mengharapkan bagi pihak persatuan ada penambahbaikan terutamanya bekalan air di daerah Sepitang yang mana sering terjejas di hari-hari kemuncak iaitu hari perniagaan dan juga kita tahu peniaga ini mengharapkan bekalan air yang sentiasa berterusan untuk memastikan ekonomi mereka tidak terjejas. Beliau ditemui RTM ketika menghadiri majlis rumah terbuka Christmas di Jalan Perpindahan Batu 1 Sepitang. Sani turut meminta agar fasiliti perniagaan ditambah baik bagi memberi keselesaan kepada peniaga dan pengunjung. Dalam perkembangan lain, beliau menyambut baik inisiatif bantuan sekali bayar RM5,000 kepada peniaga gerai tepi jalan yang mempunyai lesen. Inisiatif julung kali diberikan itu sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap golongan berkenaan. Meningkatkan kecekapan operasi dan mutu perkhidmatan. Ke arah itu, Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah melancarkan Smart Geo Sabah, sebuah aplikasi pengurusan tanah berasaskan kecerdasan buatan AI yang pertama di Malaysia. Ikuti perkongsian wartawan Alicia Ornella Michael.
Dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor 30 Julai lalu, inisiatif ini usaha JTU Sabah merapatkan jurang teknologi dan pengurusan tanah negeri ini. Antara fungsi utamanya menyediakan maklumat sesebuah tanah dalam persekitaran 3D untuk analisis lebih mendalam. Aplikasi ini juga berupaya memahami impak banjir terhadap tanah melalui simulasi aliran air berdasarkan data geospasial. Kita telah mengintegrasikan semua jenis maklumat data, tanah, buku, penilaian yang ada. Dan dengan menggunakan aplikasi ini, kita boleh mendapat pencarian dari semua jenis sistem yang ada dan juga dalam bentuk 3D, contohnya 3D building dan juga maklumat di bawah tanah untuk utility, pipe air, pipe pembentungan yang di mana kita telah memperoleh melalui pengukuran underground utility. Smart Geo Sabah disesuaikan dengan kemudahan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Ia turut dilengkapi voice recognition bagi memudahkan pencarian maklumat tanah pelanggan. Melalui integrasi teknologi AI, JTU Sabah juga berjaya mengatasi beberapa cabaran sepanjang tahun ini. Antaranya menyeimbangkan pengagihan penggunaan tanah yang terhad di Sabah melalui teknologi geospasial yang membolehkan analisis dan keputusan dilaksana dengan tepat serta memenuhi harapan pelanggan yang semakin meningkat. JTU Sabah turut melakar beberapa pencapaian tahun ini, termasuk membangunkan lesen pendudukan sementara tol dan sistem pengurusan penguatkuasaan. Di bawah program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas pula, lebih 51,000 permohonan tanah berjaya diproses setakat November lalu, melebihi 45,000 sasaran awal yang ditetapkan. Dalam masa sama, 77 tapak perkampungan anak negeri berjaya diwartakan. Kita telah memohon peruntukan untuk pengukuran tanah anak negeri pada tahun 2025 dan juga akan terus memohon peruntukan untuk tahun rancangan Malaysia ke-13 2026 hingga 2030 sebab masih banyak kawasan yang perlu diukur dan dikeluarkan keran untuk anak negeri. Penggunaan teknologi moden seperti AI secara bertanggungjawab dan beretika ternyata berjaya membantu melancarkan operasi dan pentadbiran sesebuah organisasi. Buktinya, JTU Sabah yang berjaya memantapkan perkhidmatan dan sistem penyampaian seperti diharapkan. Felicia Ornella Michael, RTM. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayou. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.